kembali di dalam kelas ini walaupun secara di atas talian. Okey. Ustaz mengharapkan awak semua berada di dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Okey, hari ini Ustaz nak mengajarkan tentang tajuk berwuduk. Saya tahu mesti semua tahu tentang berwuduk, okey? Okey, sebelum tu saya nak tanya, apakah maksud wuduk? Wuduk ialah nama bagi sesuatu perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu. Manakala, dari segi syarat, wuduk bermaksud membersihkan sesuatu yang tertentu dengan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan niat. Bagus, Arif. Jawapan yang bagus. Okey. Seterusnya, kita kena mengetahui tentang niat-niat wuduk. Ustaz tahu, mesti semua tahu kan tentang niat wuduk. Okey, mari kita baca bersama-sama niat wuduk. Nawaitu wudu'an li raf'i hadasi aswari lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, semua dapat, okey? Okey, ataupun nak lebih ringkas sekali, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu pun boleh diterima, okey anak-anak? Ustaz, apakah perkara yang boleh membatalkan wuduk seseorang? Ustaz boleh jelaskan? Okey Haziq, terima kasih untuk soalan tu. Okey, awak semua perlu tahu tentang anggota-anggota yang boleh membatalkan wuduk. Terdapat 4 atau 5 perkara yang boleh membatalkan wuduk. Antaranya yang pertama, bersentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram tanpa berlapis. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang ketiga, keluar sesuatu benda sama ada di antara dubur atau kubur. Yang keempat, memegang kemaluan menggunakan tangan. Dan yang terakhir sekali adalah mabuk atau gila ataupun hilang akal walaupun sekejap. Perkara itu boleh membatalkan wuduk. Okey, selepas kita belajar niat, kita haruslah mengetahui tentang anggota-anggota yang terlibat di dalam wuduk. Yang pertama, anggota yang terlibat di dalam wuduk adalah tangan, muka, hidung, mulut, kaki, telinga, rambut. Okey? Okey. Yang pertama, kita haruslah membasuh kedua belah tapak tangan. Dan yang kedua, berkumur-kumur. Dan yang ketiga, membasuh bahagian hidung. Dan yang keempat, membasuh muka sertakan niat. Kenapa kena sertakan niat apabila membasuh muka? Okey, ini kerana muka ni adalah salah satu anggota wajib di dalam wuduk. Anggota yang pertama wajib di dalam wuduk. Tangan, hidung, mulut adalah anggota sunat. Jadi kita perlu membaca niat sekali apabila membasuh muka. Okey. Setelah membasuh muka, kita haruslah membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Selepas membasuh tangan, kita membasuh sebahagian kepala di hadapan, kiri ataupun belakang, diterima. Selepas membasuh bahagian kepala, seterusnya kita haruslah membasuh telinga dan akhir sekali membasuh kaki dan membaca doa. Okey? Semua dapat? Oh, begitu rupanya. Baru saya faham. Ustaz, saya nak tanya, betul ke perbezaan wuduk dengan tayamum? Wuduk ialah menggunakan air yang suci dan bersih, manakala tayamum pula menggunakan debu tanah yang suci dan bersih. Ustaz, saya tahu perbezaan antara wuduk dengan tayamum. Kalau wuduk menggunakan air yang suci, kalau tayamum menggunakan debu yang suci. Kalau wuduk, anggotanya muka, tangan, kepala, kaki. Tayamum, muka dan tangan. Kalau wuduk ada 6 rukun, kalau tayamum ada 4 rukun. Okey, bagus semua tu anak-anak. Okey, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Tapi Ustaz nak buat satu kesimpulan tentang berwuduk ni. Banyak faedah yang terdapat apabila kita mengamalkan wuduk ni. Antara salah satunya, kalau kita mengamalkan wuduk, kita boleh solat bila-bila masa saja. Kerana antara salah satu syarat sah solat ialah berwuduk. Dan yang kedua, kalau kita sedang marah, kita perlulah mengambil wuduk kerana hati kita boleh tenang apabila mengambil wuduk. Dan yang ketiga, dengan berwuduk, kita juga boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Okey? Saya harap apa yang saya berikan dapat anak-anak sampaikan apa yang
saya ajarkan hari ini, dan saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz, sebab tu betapa pentingnya ambil wuduk dengan sempurna kan Ustaz? Ustaz nak tahu tak, saya sebelum ni ambil wuduk celup-celup je Ustaz, asalkan kena air. Sebab tu ayah saya kata, kalau ambil wuduk sempurna, maka solat kita pun sempurna dan amalan kita diterima oleh Allah. Lepas ni bolehlah saya dapat ajar kawan-kawan saya yang tak tahu tu, betapa pentingnya wuduk dengan sempurna ni kan Ustaz kan? Oh, macam tu. Tapi Ustaz, saya kadang-kadang main uduk tu, main ambil-ambil je. Janji kena dekat tangan Ustaz. Tapi bila Ustaz dah cakap kelebihan mengambil uduk dengan sempurna, baru saya rasa insaf kat hati Ustaz. Terima kasih Ustaz.